Allah Ta'ala bagi rahmat. Allah Ta'ala Ar-Rahim, kata Ar-Rahim tu. Okey, kita sambung. Okey, sekali pula kan. Sambung balik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un 'alim." Macam pernah dengar kan? Dengar ni kan? Ayat 256 ayat kursi. Ni ayat 256. Maka sesiapa yang tidak percayakan kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada simpulan, yakni tali agama yang kukuh teguh, yang tidak akan terombak, yakni putus. Dan ingatlah, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Barang siapa yang tak kufur pada Allah, dia tak buat perkara yang Allah Ta'ala larang. Kalau suruh syirik, dia tak buat benda-benda syirik. Kalau suruh taat, dia taat pada Allah Ta'ala. Dia jadikan keikhlasan dalam ibadat tu, dia sampai peringkat dia merasa kelazatan, nikmat. Nikmat dia sebagai orang beriman yang kata apa, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bagi dia menganggap dunia ni macam penjara. Sebab apa macam penjara? Dalam dunia ni terangkum, kita ni tertakluk kepada hukum-hukum taklifi. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, ada yang disuruh, ada yang dilarang. Tapi bagi dia akhiratlah, akhiratlah tempat segala-galanya. Tapi bagi orang kafir, dunia ni bagi mereka adalah syurga. Wa jannatul kafir. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Jannah ni syurga bagi orang kafir. Bagi orang kafir, mereka menganggap dunia adalah tempat segala-galanya. Tempat segala-galanya. Nak cari apa pun buat, apa pun maknanya nak dapat apa pun semua ikut suka hati depa. Hati teringin nak apa? Nak makan apa ni? Khinzir goreng. Goreng. Dia tak ada masalah. Kan? Hari ni teringin nak minum air apa ni? Minum lah. Tapi bagi kita orang Islam ada had dah. Ada benda yang boleh, ada benda yang tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala nak ganti, nak bagi yang lebih hebat. Nak bagi nanti yang lebih hebat, lebih cantik daripada yang ada di dunia, iaitulah yang ada di syurga. Jadi orang-orang beriman, mereka merasakan tak apalah, dunia ni sementara saja, seronok pun sat saja. Tapi akhirat, kalau masuk syurga, seronok tu selama-lamanya. Sampai bila? Sampai bila-bila seronok. Kan? Baik. Jadi tiada dikategorikan seseorang itu beriman dengan sebenarnya jika dia tidak menerima secara bersungguh atau hanya mempercayai sebahagian daripada rukun iman dan menolak sebahagian yang lain. Maknanya iman ni makna kena pegang sungguh-sungguh. Dia mesti penyerahan diri secara total. Itu maksud Islam. 100%. 100% kita mesti maknanya taat pada Allah, jauhi segala larangan-larangan Allah. Macam mana kaedah ulama kata, taslim taslam. Kamu Islam, kamu selamat. Selamat mana? Selamat dunia dan akhirat. Kalau dunia saja dah buat selamat, akhirat tak buat selamat, biar tak payah. Kan? Kalau siapa-siapa teringin nak masuk pertandingan kilauan emas, baik tak payah. Kan? Tahu kilauan emas? Tahu. Itu pun Ustaz cerita tadi. Tengok tak? Tengok. Bagus. Pertandingan nyanyi orang tua-tua. Pertandingan AF untuk orang tua-tua. Paling muda 40 tahun. Syarat kemasukan dah. Habislah. Pakcik-pakcik, nenek-nenek pun nyanyi balik.
Tak ada gigi pun habislah. Itu masalah dah. Semua benda-benda yang nak bawa pelingkup akhirat. Patutnya makin tua makin kita ni taat pada Allah. Tapi tua kita ni menyebabkan kita ni lagi ligat dah. Makin tua. Makin tua orang kata apa? Pepatah Melayu apa? Miang apa? Apa? Keladi apa? Kan? Kan? Makin tua makin menjadi. Miang keladi. Makin tua makin menjadi. Yang tu. Ya, hari ni nak ke arah-arah macam tu. Tua nak bagi makin lagi menjadi-jadi kan. Yang budak dah menjadi-jadi lama. Lepas tu dalam perbahasan iman, wajib ke atas kita beriman dengan sepenuh. Tak boleh separuh-separuh. Kalau kita percaya separuh, tinggal separuh, tu tak lengkap iman kita. Kita tolak pun tak boleh, pertikaikan tak boleh, nak menyamakan pun tak boleh, ubah pun tak boleh. Satu perkara tu yang telah termaktub dalam hukum hakam Islam. Baik, firman Allah Ta'ala lagi, Qul man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesiapa yang memusuhi Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, yang mengesahkan kebenaran, yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang beriman. Sesiapa yang memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya, dan memusuhi malaikat-malaikatnya serta rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan disiksa oleh Allah, kerana sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang yang ingkar. Siapa yang ingkar, maka mereka ini adalah musuh Allah. Musuh Allah ni bukan saja orang-orang kafir yang memang memusuhi Allah. Boleh juga jadi orang beriman yang tidak kuat iman dia, jadi orang munafik, maka juga adalah musuh Allah. Baik, perbahasan seterusnya, rukun iman. Baik, rukun iman ada 6 perkara, sebagaimana yang kita dah hafal pada zaman kecil-kecil dulu kan. Ya, hari ni kalau cucu kita tanya, Tok, rukun iman ketiga apa? Pergi tanya kat Tok Wan. Tok Wan pula, Tok, rukun iman ketiga? Pergi tanya kat Mak Hang. Mak pula kata, pergi tanya kat Abah Hang. Abah nak tanya siapa? Pergilah tanya kat Ustaz sekolah Hang. Macam tu. Dia kata, lawan duk tolak. Mengaji tak juga. Macam tu. Tapi insya-Allah lah orang kat sini semua insya-Allah dah kan. Jadi yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Percaya kepada Rasul. Yang keempat, yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Perbahasan tentang kitab dan Rasul ada ikhtilaf di situ. Ada ulama kata Rasul nombor 3, percaya kepada kitab nombor 4. Daripada qaul yang masyhur, percaya kepada kitab nombor 3, Rasul nombor 4. Sebab kitab ni semua kalam. Baik, di bawah dihuraikan secara ringkas rukun iman. Yang pertama, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta alam ini, dan dialah Tuhan yang berhak disembah dan ditujukan segala pergantungan hidup. Allah lah tempat kita ni nak percaya segala keyakinan bahawa Allah lah yang menciptakan alam yang serba cantik, serba indah. Dan pada masa yang sama,
kita juga mengesahkan Allah. Allah lah bahwasanya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah, untuk tujuan pergantungan hidup kita, mati kita kerana Allah Ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin. Kita tidak boleh memperhambakan diri dalam segala amalan dunia atau akhirat melainkan kerananya. Seterusnya mempercayai dengan penuh keyakinan bahawa Allah bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, seperti Maha mendengar, Maha mengetahui, Maha pengasih, Maha pemurah, Maha adil dan sebagainya. Baik, kita tengok lagi satu insya-Allah. Satu lagi slide. Boleh. Yang ni salah satu yang dia komentari lah. Tapi sekala kita layan bilangan, tapi memang baguslah untuk meningkatkan balik iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ni adalah salah satu dia komentari lah. Ni tentang binatang-binatang dalam laut yang kita jarang tengok, yang kita dah nampak tu macam tu lah, rupanya banyak lagi yang kita tak bisa tengok. Ni contohnya siput. Siput apa nama pun tak tahu, nudibranch ni. Ya. Ni pun sama, adik-beradik dia lah kot. Ni ikan. Semua yang pelik-pelik. Lion fish. Ni lagi lah, macam batu karang. Scorpion fish. Ni macam labah-labah ni, nampak? Tu decorated crab. Ketang rupanya. Ni sponge crab. Ketang sponge. Sponge buat ambil restu lah. Sponge crab. Ketang. Semua yang pelik-pelik nak, subhanallah. Ini pun sama juga, balik-balik ketang. Ini udang pun dah lah, lobster kadang-kadang. Pelik-pelik lah. Tapi inilah yang kita tahu pun banyak dah, yang kita tak tahu tu lagi banyak. Ini mana tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Maka macam saya kata tadi, bila kita melihat ciptaan Allah, maknanya membantu kita ni untuk kenal siapa Allah kita. Sebab Nabi dah pesan kat kita, tafakkaru fi khalqillah. Fikirkan tentang ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Zat Allah jangan fikir Allah Ta'ala tengok macam mana pakai spek mata ke apa-apa, tak. Jangan kita fikirkan zat, kita fikirkan ciptaan Allah pun dah cukup untuk kita mengakui bahwasanya Allah itu Maha berkuasa, Maha Esa. Satu lagi kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya sebagai mana yang membawa kepada dalil yang kita kata tadi, Allah lah tempat pergantungan segalanya hidup. Bagi kita mungkin budak ni dah mati lah, tapi dengan izin Allah budak ni selamat. Kita tengok dalam yang ni. Jangan ada buat macam ni. Kat tepi. Mak dia seorang. Dia dah kamera CCTV berhasil menangkap beberapa detik jika seorang bayi beserta pengendara terpengaruh lantaran mereka bisa memasuk insiden ini berawal yang beli apa?
bayi selamat. Tapi dengan izin Allah, bayi ni selamat. Alhamdulillah. Datuk Tunggi ni. Itu yang kita kata, segala pergantungan hidup kita ni pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau lah Allah Taala ni yang kata tak ada mujuk-mujuk pun tak ada. Kan? Lain mujuk lah anak aku tak ada. Maknanya memang qada dan qadar dia begitu. Budak tu kena macam tu, qada dia memang budak tu jatuh, tapi qadar dia terselamat, tak mati. Itu kata bergantungan kita kepada Allah Subhanahu Taala tu kena kuat. Ya, lagi kuat ujian Allah Taala bagi kat kita, maknanya lagi kuat kita kena bergantungan kepada Allah Taala. Kita tak mau sangkut paut dengan Allah, akhirnya jadi macam mana yang masuk dalam paper itu, mak dia sanggup pergi bunuh anak dia. Anak dia yang cacat sanggup bunuh sebab apa? Kesian ke anak yang cacat. Bunuhlah, lagi senang. Tapi bagi orang yang beriman, dia takkan buat macam tu. Sebab apa? Sebab bagi dia ingat semua apa yang Allah Ta'ala uji ni semuanya ibadah, dapat pahala. Gitu. Ya. Baik. Kita masuk yang kedua, percaya kepada malaikat. Ya, lihat yang kedua, percaya kepada malaikat. Contoh ni terus. Okey, baik. Kalau tak ada nanti kita sambunglah. Percaya kepada malaikat, mempercayai bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai pesuruh-pesuruh yang sentiasa patuh dan taat menjalankan segala titah perintahnya. Nah, wajib kita beriman Allah Taala ni mempunyai pesuruh-pesuruh yang sentiasa patuh dan taat menjalankan segala titah perintahnya. Pesuruh ni bukan maksud pembantu tak. Ya, malaikat bukan pembantu Allah. Kalau Allah memerlukan pembantu, lemah sangat Allah. Tidak. Allah Ta'ala tidak. Bahkan malaikat juga makhluk Allah. Makhluk yang Allah Ta'ala perintahkan untuk jalankan tanggungjawab yang tertentu. Sama macam kita pun ada tanggungjawab kita. Macam mana perbahasan ulama yang kata hukum taklifi ni, hukum ni dia terpecah pada dua, hukum taklifi dengan hukum ta'zimi. Kalau masih ingat masa mengaji dulu ni, saya pernah beritahu dulu. Kalau siapa pernah ikut kuliah paksi di Parit Nipung pun ada Ustaz Badrul yang kita punya penceramah paksi kita ada sebut tentang benda ni. Kan, manusia dengan malaikat tak sama dari sudut taklifi dah. Sebab kita ni hukum taklifi. Ya. Maknanya kita ni terpecah balik pada yang syar'i ni. Maknanya kita ada haram, ada halal, ada makruh. Tapi malaikat dah, malaikat mereka ta'zimi. Hukum secara ta'zim. Ta'zim ni maknanya yang mulia. Maknanya mereka ni, malaikat kalau malaikat tak semayang, malaikat tak berdosa. Kita tak semayang, kita berdosa. Tapi soalannya, malaikat adakah yang tak semayang? Nampak? Malaikat makhluk Allah yang sentiasa taat pada Allah, tak pernah melakukan satu maksiat pun pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala menjadikan mereka daripada ajsam nuraniyah, jisim-jisim daripada cahaya. Manusia daripada ajsam zulmaniyah, jisim-jisim kegelapan. Yang ni kita jumpa dalam kitab Bahrul Mazi, jilid 18. Jadi malaikat dia bukanlah pembantu Allah, tapi dia adalah pesuruh Allah. Maknanya pesuruh-pesuruh makhluk yang Allah Ta'ala utuskan, yang sentiasa patuh dan taat menjalankan segala titah perintahnya. Mereka itulah yang disebut malaikat, yang bukan manusia dan bukan binatang. Mereka dicipta daripada cahaya dengan rupa bentuk yang tersendiri, berakal tetapi tidak mempunyai nafsu. Itu ciri malaikat. Nah, mereka tetap patuh dan tidak sekali-kali akan menderhakai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bukan lelaki dan bukan perempuan, bukan jin dan bukan syaitan. Kerana jin dan syaitan daripada api, malaikat daripada cahaya. Ya. Dan malaikat juga tidak seperti mana yang digambarkan oleh orang putih dalam kartun Tom and Jerry ke. Ada sayap. Kan, ada sayap, atau ada bulat ke atas.
kan. Ataupun macam dalam drama Indonesia kan, ada pari-pari, tak pari-pari semua ada kan. Bukan kan. Tidak seperti mana yang kita gambarkan. Sungguh pun kita ada hadis yang kita baca, malaikat tu ada 600 sayap. Malaikat Jibril saja tutup semua sepenuh bumi lah. Kita boleh bayang itu, tapi hakikatnya Allahu a'lam macam mana keadaan dia. Tapi yang pastinya malaikat dicipta daripada cahaya, maka ada rupa bentuk tersendiri, berakal, tidak mempunyai nafsu, tetap patuh dan tidak sekali-kali mendahului Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sesekali mendahului Allah Taala. Kita ni sesekali dan banyak-banyak kali mendahului Allah, sebab kita ada nafsu. Malaikat tak ada nafsu. Lepas tu dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah naik dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj tu, Rasulullah melihat ada malaikat yang berdiri selama-lamanya. Ibadat cara semayang dia ialah qiyam saja. Ada malaikat yang cara ibadat dia sujud saja, rukuk saja, sujud saja. Sehingga kan Nabi sendiri mengadu, kalaulah diberikan ibadat yang malaikat buat ni untuk dia dan juga umat dia, alangkah bagusnya. Mana gitu. Allah Ta'ala pun maknanya mensyariatkan salat, yang mana salat ni pergerakan-pergerakan dia ada qiyam, ada rukuk, ada sujud. Semua-semua tu adalah cara-cara malaikat beribadat. Maknanya kita semayang ni di antara cara-cara ibadat malaikat. Subhanallah, mulianya kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Baik, jumlah malaikat ini tidak terhingga banyaknya. Dari segi nisbahnya boleh dihitung seperti berikut, tetapi bukanlah merupakan sesuatu nilaian yang tepat. Yang nisbah populasi, cuba tengok lah. Ini ikut ijtihad je lah ni. Nisbah populasi makhluk di bumi, manusia 1%, jin 9%, malaikat 90%. Maknanya malaikat sangat banyak. Kalau siapa pernah baca dalam kitab Bustanul Wa'izin, Bustanul Wa'izin yang dikarang oleh Imam Ibnu Al-Jauzi, nanti kelak bila berlaku kiamat, manusia dalam keadaan kacau bilau, ketakutan yang amat dahsyat. Manusia akan ketakutan apabila melihat malaikat-malaikat daripada langit yang pertama terjun, terpa mai turun ke bumi. Sehingga kan manusia kata kat malaikat, tolong jangan apakan kami, jangan apakan kami. Malaikat daripada langit yang pertama pun kata dekat manusia, kamu semua janganlah bimbang, sesungguhnya kami pun takut macam mana kamu takut juga. Malaikat pun takut. Dan riwayat kata malaikat langit pertama, ramainya malaikat langit pertama saja 70,000. 70 kali ganda lebih ramai daripada bumi dan seisinya, manusia, binatang, semua sekali. Langit yang pertama saja 70 kali ganda daripada jumlah penduduk bumi dan seisinya. Kemudian turun lagi malaikat langit kedua, bilangan dia 70 kali ganda lebih ramai daripada langit pertama dengan bumi dan seisinya. Turun lagi langit ketiga, juga 70 kali ganda lebih ramai. Sampailah langit yang ke-7. Maknanya ramai, banyak malaikat. Tapi yang kita wajib beriman, lebih 12 ni. Okey dah. Baik. Yang kita wajib beriman cumalah yang 10 yang kita hafal tu. Hakikatnya malaikat ni Allahu a'lam betapa banyaknya malaikat. Nisbah dia macam kita tengok dalam tu. Jadi malaikat dan tugas-tugasnya yang wajib untuk kita ketahui 10. Jadi ada ulama kata nama Jibril, Israel, Mikail semua ni adalah cuma gelaran bagi tugasan mereka. Adapun bilangan dia adalah lebih ramai, Allahu a'lam. Jadi memadai bila kita mengetahui dengan 10 ni. Yang pertama Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu, yang kedua Israel alaihissalam mencabut nyawa, yang ketiga Mikail alaihissalam memberi rezeki, yang keempat Israfil meniup serunai sangkakala, yang kelima Munkar menyoal di dalam kubur, Nakir menyoal di dalam kubur, Raqib menulis kebajikan, yang ke-8 Atid
menulis kejahatan. Yang ke-9 Malik alaihissalam menjaga neraka. Yang ke-10 Ridwan menjaga syurga. Baik, saya nak ambil sikit dalam tafsir Ibnu Katsir. Dibawakan satu hadis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebagaimana mensyarahkan, mentafsirkan ayat daripada surah Ar-Ra'd. Ayat daripada surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Ar-Ra'd ayat yang ke-11 kalau tak salah saya. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ila akhir ayat. Baik, dibawakan satu hadis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir riwayat oleh Imam Ahmad. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil 'abdi kam ma'ahu min malak." Bagi tahu dekat saya berapa setiap seorang hamba ni ada berapa malaikat duk jaga dia. Faqala malakun ala yaminika ala hasanatika. Satu malaikat berada di sebelah kanan kamu yang menulis amal kebaikan kamu. Wa huwa amuru alladhi ala shimal. Dan malaikat yang sebelah kanan adalah pemimpin kepada malaikat sebelah kiri. Yang sebelah kanan ni apa? Yang kita berkata malaikat Raqib dan Atid. Raqib, Atid. Jadi malaikat sebelah kanan dia memimpin, dia merupakan pemerintah kepada malaikat sebelah kiri. Maknanya malaikat sebelah kiri yang catat amalan buruk, dia nak catat amalan buruk kena dapat perkenan daripada malaikat sebelah kanan tu. Adalah hadis ini yang maksud dia gitu. Idza amilta hasanatan katabat 10. Jikalau kamu melakukan satu kebajikan, maka ditulis 10 pahala. Buat satu kebajikan 10 pahala. Malaikat belah kanan ni tulis, catat. Fa idza amilta sayyi'atan qala alladhi 'ala shimal lil ladhi 'ala yamin aktub. Qala la la'allahu yastaghfirullah wa yatub. Apabila kamu melakukan sesuatu perkara kejahatan, maka berkata malaikat sebelah kiri kepada malaikat sebelah kanan, nak aku tulis? Malaikat sebelah kiri tanya dulu dekat malaikat sebelah kanan, aku tulis tak? Malaikat sebelah kanan kata, tidak, jangan. Boleh jadi dia nak meminta ampun dan bertaubat. Tu nampak? Malaikat sama malaikat pun ada negotiate lagi. Belum nak catat kita punya amalan jahat, amalan baik ni. Kalau buat amalan baik tak kena tanya dah, terus catat 10. Kalau buat amalan jahat, malaikat belah kiri minta izin, tanya dekat malaikat sebelah kanan, aku tulis tak? Malaikat belah kanan kata, jangan. Boleh jadi la'allahu yastaghfirullah wa yatub. Boleh jadi dia ni minta ampun pada Allah dan dia bertaubat. Tunggu sat dulu. Dia berdosa tapi tunggu sat dulu, jangan tulis lagi. Fa idza qala thalathan, tetapi kalau dah sampai 3 kali, malaikat belah kiri ulang tanya dekat malaikat belah kanan, 3 kali dah tanya, maka malaikat pun kata na'am, ya. Dah 3 kali ulang dah, maknanya baru malaikat yang belah kanan kata ya, tulis. Uktub, tulis. Begitu. Ya. Arahanallahu minhu fabi'sal qarin. Maknanya kita ni kira berlepas daripada dia dan dia telah mengikut qarin. Qarin mana? Syaitan. Telah ikut jin, syaitan, dia jahat. Maka tulislah, ditulis amalan buruk dia. Ya. Kemudian ma aqalla muraqabatuhu lillah wa aqalla istihya'uhu minna. Ya. Sebabkan dia dah jadi jauh dah. Dia dah tak rasa Allah Ta'ala melihat dia, dan dia juga dah tak rasa malu dengan kita. Maka tulis. Malaikat ni nak catat, malaikat bagi peluang, malaikat ulang sampai 3 kali. Malaikat belah kanan kata okey, tulis.
Sebab dia lah ni, dia dah tak rasa dah Allah Ta'ala melihat dia, dan dia juga tak rasa malu dah dengan kita yang duduk kiri kanan dia ni. Tak rasa malu dah. Maka tulis dia punya jahat dah. Itu malaikat. Yaqulullah ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat raqibun atid yang berada di kiri dan kanan kita. Kemudian Nabi lanjutkan lagi, wa malakani min baini yadayka wa min khalfika. Dan dua malaikat berada di kiri kanan dan juga belakang kamu. Jadi wa min khalfika, maknanya ada dua malaikat, dua kiri kanan, dua depan belakang kiri kanan. Macam tu. Adalah hadis lain pun ada nyata. Maknanya kiri kanan depan belakang ada malaikat jaga kita. Empat. Cuma di sini disebut wa malakani, maknanya ada dua, min baini yadaika wa min khalfika. Ada dua malaikat yang duduk di antara tangan kamu, dua tangan kamu, dan juga belakang kamu. Kemudian Rasulullah sambung lagi, wa malakun qabidun ala nasiyatika fa idza tawadda'ta lillah raf'aka. Maka malaikat pun jaga, jaga kita ni. Qabidun maknanya malaikat jaga sungguh-sungguh kita ni. Fa idza tawadda'ta, jika kamu ni tawaddu' kerana Allah Ta'ala, raf'aka, mana diangkat martabat kita. Kalau kita tawaduk pada Allah, diangkat martabat kita. Wa idza tajabbarta 'ala Allah qasamaka. Tetapi kalau kamu sombong pada Allah, maka malaikat ni tadi akan mencela kamu. Kita buat perkara baik, malaikat catat kebajikan dan malaikat puji lagi kita. Dia buat benda jahat, malaikat cela kita. Cuma kita tak dengar malaikat cela. Cuba dengar sekali. Kan gaya nak skodeng baru kan. Baru nak skodeng. Apa tu? Tak ada apa tapi saja kalau tak bagi nampak benda ni, sebab liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik amal dia kerana Allah Taala. Nah, wa malakani ala syafataika, maknanya dua malaikat berada di bibir. Laisa yahfazani alaika illa salah ala nabi. Dan malaikat yang jaga di bibir ini tidak menjaga kamu melainkan orang yang berselawat ke atas Nabi. Dua malaikat jaga mulut kita. Dan malaikat jaga kat mulut, dia tak akan jaga kita melainkan kita orang selalu selawat kat Nabi. Daripada sini kita boleh faham, boleh tengok lah kalau orang ni jenis mulut dia macam mami jarum kan. Tahu mami jarum? Tengok contoh mami jarum. Tak tengok juga. Bagus. Bagus semua dah tengok. Bagus. Kan maknanya mulut ni teruk sangatlah kan, keluar macam-macam benda-benda tak elok. Maknanya mungkin dia orang yang kurang berselawat kepada Nabi. Tapi orang yang selalu selawat kat Nabi, cakap dia berlapik, berhemah. Sebab dia malaikat jagalah, sebab dia selalu berselawat kat Nabi. Dan satu malaikat qaimun ala fika, berdiri di mulut kamu. Macam mana ni? Tadi kat bibir, ni kat mulut pula. Satu malaikat duduk di mulut kamu. Dan la yada' al-hayya an tadkhula fika, dan dia akan pastikan tidak ada ular pun yang masuk ke dalam mulut kamu. Dia tak akan membiarkan walaupun seekor ular masuk ke dalam mulut kita. Betul tak? Pernah siapa tertelan ular? Tak ada kan? Tak ada. Itu tanda apa? Malaikat jaga. Tu kita pun tak sedar. Lama-lama ni Allah Ta'ala utus malaikat jaga kita. Kalau tidak bukan tertelan ular lah, tertelan bewak lah apa. Aru juga. Bangun-bangun pagi ada tikus ni keluar mulut. Kau tak ada. Dijaga malaikat. Dan dua malaikat, wa malakani ala ainika. Dua malaikat duduk dekat mata. Fa aula 10. Dan semua itu adalah 10 malaikat untuk setiap Bani Adam.
yanzilunal malaikatul lail ala malaikatun nahar. Lianna malaikatul lail siwa malaikatun nahar. Para malaikat ni semua bakal turun siang dan malam. Dan malaikat malam tak sama dengan malaikat siang. Maknanya 10 malaikat sebelah malam, 10 malaikat sebelah siang yang jaga kita sehari semalam 24 jam. Jadi nak takut apa lagi dah? Kan? Nak takut apa lagi dah? Maknanya kalau kita ingat macam ni, mana ni kata tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, pergantungan kita pada Allah Taala ni jadi tambah kuat. Kalau kita ingat hadis ni, oh maknanya Allah Taala sangat-sangat memelihara hamba-hamba dah. Fa haula 20 malakan. Mana semua sekali ada 20 malaikat dalam sehari semalam. Dan begitu juga setiap anak-anak Adam ada iblis di waktu siang dan anak-anaknya di waktu malam. Ujungnya Nabi beritahu, bukan malaikat saja dengan kita, iblis pun ada di waktu siang dan juga anak-anaknya berada di waktu malam. Syaitan. Dan ini maknanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Jadi makna di sini Allah Ta'ala tak pernah sia-siakan kita. Allah Ta'ala sangat-sangat memelihara kita. Maka kerana tu syukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Syukur banyak-banyak. Jangan kita persiakan segala apa yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kita. Baik, kita tengok lagi satu slide insya-Allah. Slide yang terakhir lah. Terakhir Nabi mana? Okey, ni iklan saya iklan. Cuba iklan. Okey, yang ni tengok sana gambar ni. Okey, yang ni yang saya kata bila masa saya cek dekat pasar raya kan, ada jual suah tiram adabi. Nabi ya ni. Tengok ni. Suah tiram adabi. Ni. Tengok. Bisa kan? Suah tiram ni bukan keluaran adabi. Tulis adabi tapi bukan adabi. Hati-hati. Ni ciplak punya. Siapa ciplak? Ni logo. Kalau adabi yang ciplak je ni logo dia. Sana tak apa nampak lah. Besarkan sikit. Aduh, gambar rumah ada cok R kan? Yang ni adabi yang palsu. Ni yang palsu. Yang original tak ada. Turun balik. Oh, ini yang gambar lain. Gambar. Okey, sah. Ini dia original. Ni yang original. Tengok. Yang original Tak ada. ada duduk kat luar. Yang palsunya ada kat rumah kan? Kat bumbung rumah. Yang original ada duduk kat luar dan bawah ada tulis bersih dan asli. Jangan tertipu lah kalau Nabi beli suah tiram ke, tengok balik. Ini yang palsu. Ini original. Ini original. Okey, Okey. Yang ni syarikat dia kot. Bukan. Ini yang satu lagi. Ni syarikat yang menciplak saya ni. Nama apa syarikat ni? Sri Nona. Ni Sri Nona Food Industry Sdn Bhd. Jenama Nona tu. Bila saya buka dalam laman web Adabi, tak ada Adabi keluarkan suah tiram lagi. Adabi tak nak keluar suah tiram lagi. Dan bila saya cek laman web Sri Nona, dia ada suah tiram, tapi suah tiram Sri Nona punya yang Adabi tidak tunjuk. Tapi benda ni ada jual. Jadi saya ada hantar email dekat PPIM. PPIM tak balik lagi. Suruh siasat benda ni lah. Ini salah satu lah. Mana sekadar nak beritahu lah. Okey nah. Jadi untuk akhirnya
Dia tengok cerita ni biar. Ya. Biar lah. Okey, dapat kita tengok. Oh, tak boleh pula, ada virus tak? Sana tengok buku ada. Tengoklah malam pertama dalam kubur. Malam pertama dalam kubur. Okey, boleh. Tengok dalam kubur kan? Kita buat. Okey. Boleh tak malam pertama dalam kubur? Tanda-tanda bukan sebab-sebab orang boleh kena azab dalam kubur. Ya. Ini yang terakhir. Coba. Siksa kubur. Ya, kata Al-Qayyim rahimahullah. Lihatlah tanda-tanda yang pertama, melalaikan solat. Ni punca orang boleh kena azab kubur. Pertama, lalai solat. Yang kedua, membaca Al-Quran kemudian melupakannya. Yang ketiga, tidak bersuci setelah membuang air kecil. Kencing dia tak basuh. Berkata bohong. Tidak membayar zakat, kena azab kubur. Pola hidup berlebih-lebihan, suka berlebih-lebihan. Makan riba. Korupsi, maknanya rasuah. Memfitnah sesama saudara muslim. Khianat terhadap amanah. Enggan menolong sesama muslim. Minum khamar, berzina, membunuh. Minum arak, berzina dan membunuh. Habis. Ada lagi sikit. Ini nasyidat. Okey. Baik. Makna di sini, sebelum kita nak mengakhiri ni, makna sekadar untuk pesanan-pesanan diri kita sendiri. Allah Ta'ala Maha Rahmat. Yang kita tahu Allah Ta'ala Maha Rahmat, Maha Pengampun. Dan kita tahu kita banyak dosa dengan Allah, banyak dosa dengan orang. Maka yang paling penting ialah setiap kali kita ni buat kesalahan, segera kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sentiasa kita sangka baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang dan kita bincang pada pagi ini, Allah Ta'ala berkati kita. Mudah-mudahan diberkatilah segala hidup kita ni, insya-Allah. Dan yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk dan kelemahan saya sendiri, minta ampun dan minta maaf kalau ada terkasar bahasa dan terasa hati. Bersama kita saling mengingati diri kita sendiri, dan kita termasuk dalam ahli-ahli syurga, insya-Allah. Kita tangguhkan dulu dengan bacaan doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Kita serahkan pada